Okay, so let me continue with another I format yang mana dia punya jenis ataupun operation dia adalah untuk branches ataupun kita panggil PC relative addressing. Bila kita buat branching ataupun kita nak kata branch equal ataupun branch not equal, maknanya adakah if, kita kata macam tu kan, if adakah dia sama dengan, ataupun adakah if dia tak sama dengan, macam tu. So, ini adalah opcode yang specify BEQ dan BNE. Okay, branch equal dengan branch not equal. If, kita kata macam tu kan, X sama dengan Y. Lagi satu, if X tak sama dengan Y. Macam tu kan. So kalau sama dengan, kita panggil dia sebagai branch equal. Satu lagi, branch not equal. Okay. So untuk jenis branching, kita gunakan I format juga. Okay. Tengok dekat sini, ada tak? Branch. Ni. Branch equal dan branch not equal adalah jenis I format. Dan dia gunakan opcode 4 dan juga 5. Okay. Branch equal dengan branch not equal. So dekat sini dia gunakan format yang sama, size yang sama. Semua sama Opcode dia 6, RS dia 5, RT dia 5 bit. Yang ni immediate dia adalah 16 bit. Size dia tu Okay. So RS and RT will specify the registers to compare. So in this case, kita akan buat macam ni. If RS equal to RT. Itu. Ataupun RS not equal to RT. Kalau nak tahu, tengok dekat sini. Nampak? If RS adakah sama dengan RT, ataupun lagi satu, if RS adakah tidak sama dengan RT. Macam tu So, in this case, RS dan RT dia jadi source. Dia akan jadi source. Okay. So, source untuk kita compare lah, kita kata. So, what can immediate specify? So, immediate cuma size dia 16 bit. Okay. So, PC ataupun kita kata program counter, dia simpan byte address of the current instruction being executed. Okay, kena ingat masa coding untuk branch equal dengan branch not equal tu tengah jalan, PC ni akan simpan address of the current instruction being executed. Okay, which is dia akan simpan 32 bit pointer. Okay, pointer tu meaning that dia akan point kepada memory itulah nanti. So, immediate ni tak boleh specify entire address to branch tu. So, bermakna kalaulah kita kata adakah RS sama dengan RT, adakah kita kena jump kepada serta-serta label. Kita kata macam tu kan. Go to L1 gitu macam tu. So macam mana kita nak simpan dia? Kita nak simpan alamat kepada L1 tu, kita kata macam tu. So immediate ni tak boleh specify entire address to branch tu. Okay. So what happen is that, how do we usually use branches? The answer is that kalau kita gunakan branches ni untuk if else, while dengan for. So loops are generally small, typically up to 50 instruction. Meaning that kalau lah awak gunakan loops C++, okay, bila kita convert dia ke dalam MIPS ataupun kita spin, okay, dia kita kata maksimum ataupun kita kata can be up to 50 instruction of MIPS lah sebenarnya kalau bila kita buat tu. Okay. And then function calls and unconditional jump are done using the jump instruction, not the branches. Okay, kalau kita buat function call ataupun kita kata, oh, saya nak panggil function addition gitu macam tu. So kita buat jump. Okay, so bila kita buat jump sahaja yang kita boleh dapatkan full 32-bit address lah. Tapi bila branches ni dia tak perlu pun sebenarnya. Okay, so the conclusion is that may want to branch to anywhere in the memory. But a branch often changes PC by a small amount. Okay, so solution to the branches in a 32-bit instruction adalah kita menggunakan PC relative addressing. Okay, so let the 16-bit immediate field be assigned to complement integer to be added to the PC if we take the
branch. So instruction tu kadang-kadang kita akan tulis dalam bentuk words. So they are word aligned. Okay, so byte address is always a multiple of 4. So which means that it ends with 00 dekat dalam binary. Maksudnya dia nak cakap, kalaulah kita instruction tu dalam bentuk byte address, selalunya kita akan darab 4 kan, ingat tak? Yang kalau kita buat memory, tu kan, kosong, memory 1, semua kita darab 4, betul? So bila kita darab 4, okay, bila kita darab 4 untuk dapatkan byte address, 4 ni kalau tukar dalam bentuk binary, kita akan dapat 100. So ignoring the 1 tu, 00 kat belakang tu memainkan peranan penting yang mana bila kita darab tu awak akan tambahkan 00 dekat belakang. Macam tu. So the number of bytes to add to the PC will always be a multiple of 4. So we will specify the immediate in words. Okay. So bila gunakan branching ni kita panggil dia sebagai PC relative addressing. So untuk branch calculation, kalau kita kata branch tu dia taken. Okay, taken tu bermaksud, okay, kalau taken tu bermaksud kalau macam ni kita buat if RS sama dengan RT go to label 1, kita kata macam tu kan. Kalau branch taken bermaksud dia true. Okay, branch taken bermaksud dia true. Okay, kalau dia true tu kita kata okay, branch taken. Branch taken bermaksud go to L1. Okay. So kalau dia tak taken, maksudnya kita tak ambil pun branch tu. Not taken branch not taken. Kita kata dia false. Statement ni bila kita run, sorry. Statement yang ni bila kita run kita dapat false. So bila dia false kita kata branch not taken. Kita takkan go to lah. Kita tak pergi kepada label 1. Okay, so bila kita kata bila statement ni false, kalau statement false, we don't take the branch lah, branch not taken. Apa yang berlaku adalah PC akan tambah 4 sahaja. Okay, so PC plus 4 means that byte address of the next instruction. Okay, so bermaksud kalaulah kita gunakan if RS sama dengan RT, kalau dia false, kita akan follow the next instruction selepas tu. Okay, selepas tu. So, bila kita kata follow next instruction, kita just tambah 4 lah. Kalau kita take the branch, means branch is taken. So, kita nak kata, oh, saya kena go to label 1. So, label 1 tu dekat sebelah mana? Dia kata macam tu kan. So, label 1 tu, kita akan kira sebagai immediate. Berapa banyak instruction yang kita perlu jam untuk pergi kepada label 1. So, bila calculation untuk branching ni, okay, bila kita take the branch, when the branch is taken, PC akan bertukar. So, PC akan kira PC tambah dengan 4 tambah immediate darab dengan 4. Okay, immediate darab dengan 4, meaning that kenapa kita darab dengan 4? Sebab kita nak dapat byte address. Okay, you want to calculate the byte address. Okay, immediate ni will specify the number of words to jump, which is simply the number of instruction to jump. Okay, bermaksud awak just kira je. Ada berapa banyak instruction yang kita kena jump to go to the label yang kita nak pergi tu. Okay, and then immediate field can be a positive or negative. Bermaksud kita boleh jump ke bawah ataupun jump to the previous instruction. So, that's what's the meaning of positive lah. Kalau dia jump ke bawah bermaksud kita positif. Okay, positive immediate. Maksudnya dia akan pergi pada next instruction. Kalau negative immediate bermaksud dia nak jump previous instruction. Berapa banyak instruction yang kita kena jump before that. Macam itulah. So due to the hardware, add immediate to PC plus 4 is not to the PC. Okay, meaning
Maksudnya nanti kita akan saya tunjukkan balik dekat dalam instruction tu lah. Maksudnya kita akan follow Qt spin tu macam mana kita akan buat supaya awak nampak. Okay. Ni example. Okay, ni example. Okay. This is a mixed code lah. Mixed code, dia ada label loop. Okay, dia ada label loop. Kemudian dia ada label end. E-N-D. Okay. Untuk kita run the loop ni, so biasanya bila ada loop, perkataan loop ni bermaksud kita ada command for tu dekat dalam C++ lah. Okay, so dia akan test BEQ branch equal, adakah content dekat dalam register 9 sama dengan content dalam register kosong. Bermaksud if, kita kata macam tu kan, adakah register 9 bersamaan dengan kosong. Kita kena ingat, register kosong tu sentiasa kosong. So, dia akan test, adakah konten dalam register 9 sama dengan kosong. Dia kata macam tu kan. Kalau true, go to end. So, dekat sini, kalau dia true, comma, end. Maksudnya, saya akan pergi ataupun jump kepada end punya label. Macam tu. Okay. So, untuk instruction ni, so, I format dia adalah dalam bentuk opcode, BEQ dekat dalam table, MIPS table, yang ni. BEQ adalah 4. Okay, BEQ adalah 4. So, opcode sama dengan 4. RS kita, ni adalah RS. Ni adalah RT. Okay, macam mana nak tahu? Tengok balik kat sini, dia tulis. RS sama dengan RT, dia tulis macam tu Okay, so RS sama dengan RT. So in this case, dia agak straightforward. RS kita adalah the first operand. Register 9 ni adalah the first operand. And then register kosong adalah the second operand. So RS adakah sama dengan RT? Ataupun kita kata register 9 adakah sama dengan register kosong? Kan? So adakah konten ni sama dengan register kosong? So kita kat dalam field RS adalah 9. Field RT adalah kosong. And then immediate. Macam mana saya nak kira? Okay. Immediate adalah mesti nombor kan. Tapi dekat sini, dia adalah label. END tu adalah label. So macam mana saya nak isi? Okay, go to the next slide. Okay. So, kita kena count. Okay, count by line number. So, if you look at the mixed code ni, BEQ line pertama, add tu line kedua, ADDI line ketiga, J loop tu line keempat, END ni line kelima Yang ni saya count, saya saya labelkan line tu. So line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. Kita kata macam tu So kita kena ingat pada masa kita running BEQ ni, okay, bila masa kita tengah running BEQ, PC dah tambah 4. Kita kata macam tu. Okay, PC sama dengan PC kita dah tambah dengan 4. So, apa yang berlaku adalah bila kita dah jump kepada end, kita kena kira berapa line kita kena langkau. Ataupun kita kata berapa line kita kena jump. Okay. So, kita akan start counting pada the next line. Okay. You will start counting on the next line. So, what happen is that kita set a count. Count sama dengan 1 pada the next line. So, line 2 ni kita dah kira count sama dengan 1. Line 3, kita kata, count sama dengan 2. J loop, count sama dengan 3. And then bila END, count sama dengan 4. Macam tu. Okay? So, count sama dengan 4. So, bila awak kira, number of instruction to add to or subtract from the PC is starting at the instruction following the branch. So, we start counting from line 2 because the PC has already add next instruction which is PC is equal to PC tambah 4. So, masa kita running ni, PC dah tambah dengan 4 dah. Okay, PC dah tambah dengan 4. So, in this case, bila kita count sama dengan 1, count sama dengan 2, count sama dengan 3, count sama dengan 4. So, our immediate is equal to 4. Okay, is equal to 4. Okay, so bila is equal to 4, bila kalau kita run dekat dalam Qt Spim, okay, bila dia run dekat dalam Qt Spim, kita punya calculation adalah jadi macam ni lah. Ni BEQ, 4 tu adalah BEQ. Sekejap. So, this is the BEQ.
Kemudian ni adalah RS, ni adalah RT. So register 9 dengan register 0. Kemudian bila kita nak kira berapa kali kita kena jump, okay, ataupun kita kata jump tu berapa kali instruction kita kena jump, itulah kita punya immediate kita So 1, 2, 3, 4. So 4 kali, so kita letak 4. So provided that we are using QT-SPIM. Okay, QT-SPIM dia tak kira macam ni PC tambah dengan 4 tambah dengan immediate. No. QT-SPIM tak buat macam tu. QT-SPIM dia akan buat macam ni. PC tambah immediate. Okay, PC tambah immediate. Okay, kalaulah kita kira PC tambah dengan 4, bermaksud PC kita dah masuk dekat ADD tu. Okay, so PC dah masuk ADD, bila kita nak jump the next question sepatutnya tambah dengan 3. Okay, tapi tak boleh macam tu. QT-SPIM dia currently running benda tu, dia dah habis baru dia tambah dengan 4. So disebabkan BEQ kita dia kata, oh saya kena jump, dia kata macam tu kan. So dia kira 4. Macam tu. So provided that we are using the QT-SPIM, calculation kita akan jadi macam ni. PC tambah dengan immediate. Okay. So follow the instruction. So kalau lah katakan kita ada macam ni. So awak punya machine instruction. Okay, machine instruction adalah awak kira berapa kali awak kena jump. So starting daripada the next instruction, add ni katakan So awak kira 1, 2, 3, 4. So kat sini awak letak 4. So bila awak letak 4, the binary representation kita tukarkan dia kepada dalam bentuk binary. Awak kena tukar dia dalam bentuk binary. Okay. So itu ini adalah machine representation untuk BEQ register 9, register 0, ENT. Yang tu. Okay. So itu adalah untuk branch example. Okay. Last. Saya nak masuk last instruction format. Nama dia J format. Okay. Untuk J format, kenapa kita nak jump? Sometimes it happens when we have something like kita nak pergi kepada satu-satu function. Ataupun kita nak keluar daripada branches. Macam tu kita nak keluar daripada branches. So for branches, we assume that we won't want to branch too far. So we can specify change in the PC. Okay, for general jump, we may jump to anywhere in the memory. Hence, what we call as a pseudo direct addressing. Kalau branching tadi, kita panggil sebagai PC relative addressing. Dia bergantung kepada bilangan instruction. So PC tu kita akan tambah berapa macam tu. Tapi kalau J format, kita panggil dia sebagai